أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Surah Allahul Azim. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya hormati sah pentadbiran surau kerja raya, saya muliakan sahibul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilang dan seterusnya. Yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan kasih sayangnya dapat lagi kita bersama pada hari ini bagi membicarakan kitab kita, iaitu Ziarah ke Alam Barzah, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana sudah hampir kita pada penghujung bulan 8, maka memperingatkan kepada kita semakin kita menghampiri satu destinasi yang mana hari itu akan berlalu, dan hari yang menanti kita adalah hari kematian. Pastinya hari ini kita kata, Ustaz, mungkin jauh lagi untuk kita mati. Betul tuan-tuan? Mesti kita kata sebab kita muda, tuan-tuan. Nak fikir kematian ini sangatlah sukar. Tapi bila mana sesuatu itu telah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan terjadi. Seperti hari Ahad itulah, tuan-tuan. Ahad baru ni saya pergi kuliah subuh lah di Taman Melawati. Waktu tu naik motor lah, kita pergi kuliah subuh tempat dekat daripada rumah kan, tak sampai 10 minit. Maka waktu tu saya sampai di kawasan yang hampir dengan masjid tu, ada di situ sebut KL East Mall. Ada kereta pusing. Kalau saya sampai awal, mungkin saya akan meninggal, tuan-tuan. Sebab kereta tu pusing, sebab sender motor. Kalau pusingnya tu berhenti kereta tu kat tengah. Tak tahulah berpusing di langgar divider, pusing apa kan. Kalau saya kat situ, tuan-tuan, mungkinlah ajal telah menemui saya. Sebab itu, tuan-tuan, ajal kita belum sampai, belum lagi menemui kita, maka jadikanlah diri kita sebahagian orang yang mencari amal kebaikan, insya-Allah. Dan disebutkan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan orang yang sentiasa mengalir pahala kepada mereka. Mengalir pahala kepada mereka, 4 golongan orang yang sentiasa mengalir pahala kepada mereka setelah meninggal dunia. Maknanya meninggal dunia, tinggal dah kita dunia ni, tapi pahala tu masih ada dengan kita. Disebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama, orang yang berjaga untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini antaranya lah, mereka yang berjaga ini tidak tidur untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni pahala mereka ni mengalir. Sebab orang yang jihad ni mati dia syahid. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua, orang yang mengajarkan ilmu. Tuan-tuan, umpamanya saya lah, tuan-tuan. Kalau meninggal, kalau disampaikan ilmu tu betul, betul lah, tuan-tuan. Maka meninggal sekalipun tetap mengalir
pahalanya. Tu seronok. Sebab tu Nabi SAW sebut yang terbaik di kalangan kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita tak mampu nak ngajar Quran, nak ngajar jadi ustaz, ngajarlah benda-benda yang bermanfaat. Sebab kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat. Maka kalau diberikan manfaat, mudah-mudahan ada kebaikan. Hatta walaupun sekali saja kita tunjuk. Kan disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i, seorang itu mengajarkan dia sama ada melihat anjing itu betina ataupun jantan, telah dianggapnya sebagai seorang guru, tuan-tuan. Maka ajarkan ilmu yang bermanfaat. Selagi mana mereka mengamalkan, selagi itulah ilmu kita, apa yang kita sebarkan itu akan dapat manfaat. Sebab tu guru-guru ni hebat. Guru-guru ni pahalanya sangat besar. Bukan hanya guru agama, seperti guru-guru yang lain juga. Mengajarkan ilmu adalah satu perkara yang sangat mulia. Sebab tu kalau kita mengajar, kata ustaz, kami tak mengajar. Mengajarlah anak-anak kita tentang salat. Ajarlah isteri kita tentang agama. Ajar juga tuan-tuan. Maka orang yang mengajarkan ilmu ini pahalanya mengalir terus, tuan-tuan. Seperti ulama Al-Imam Nawawi, kitab Bidayatul Bidayah, kitab Al-Asghar, kitab Hidayatul Salikin. Itu kitab apa gitu, tuan-tuan? Kitab hadis 40 Imam Nawawi. Hak ni kitab dia ni, tuan-tuan, sampai sekarang kita guna. Dia meninggal berapa, tuan-tuan? 1000 tahun yang lepas. Kitab dia masih kita guna. Tuan-tuan, mengalir orang yang mengajarkan ilmu ni, tuan-tuan. Ulama-ulama yang mengajarkan, muridnya tu bukan sikit, banyak dia ajarkan. Maka setelah gurunya meninggal, anak-anak murid itu akan menjadi kesinambungan ilmu tersebut. Lama kelamaan dia mengajarkan agama, tuan-tuan. Ni kita kata untung bagi mereka yang mengajarkan ilmu. Yang penting niat kena baiklah, tuan-tuan. Kalau niat cenderung ke lain, tuan-tuan, wallahualam. Kan baru ni saya tengok viral lah, tuan-tuan. Sampai inilah fitnah yang besar juga berlaku ni sebenarnya. Yang mana penceramah minta harga 2,500 abang dekat dalam Facebook. Dan orang tu screenshot. Screenshot dia masuk ke dalam FB. Dia kata akhir zaman. Dia kata penceramah agama pun letak tinggi sangat sampai 2,500 satu ceramah, tuan-tuan. So bagi saya, orang yang screenshot tu, sebelum dia screenshot tu, dia fikir tak, tuan-tuan, sebelum dia sebarkan kat Facebook? Memang dia akan menjadi satu tauladan kepada kita, tapi fitnah itu lebih besar daripada kebaikan. Boleh saya kata begitu, tuan-tuan? Dia pun, tuan-tuan, penceramah ni minta 2,500 satu ceramah, tuan-tuan. Benda macam ni, tuan-tuan, mudah kita sebarkan, bukan berkaitan dengan agama orang, tetapi agama kita sendiri. Hak fitnah tu jadi kepada siapa, tuan-tuan? Kepada agama kita sendiri. Patut benda tu berlaku hanya peribadi saja, tuan-tuan. Kalau rasa tak senang, tak perlu post dekat FB. Bila tuan-tuan post kat FB tentang orang yang mengajarkan ilmu, ceramah ke kuliah ke apa, harganya agak tinggi, dia fitnah tu datang berbalik kepada agama kita. Tuan-tuan, dia jadi macam marah. Kalau kita nak jadikan sebagai itu sudah mahal, satu kali ceramah. Tuan-tuan pernah dengar artis 4 lagu berapa dia bayar? 80,000 pun ada, tuan-tuan. 40,000 pun ada. Bukan kita kata nak membandingkan, tetapi pada masa yang sama, kenapa tak diwujudkan perkara itu? Sebab apa? Dia artis. Betul, tuan-tuan. Patut tak boleh. Sebab orang mengajarkan ilmu ni, dia nak dapat ilmu tu bukan senang. Bukan tidur-tidur dapat ilmu. Kena belajar, kena tobik, kena jumpa guru, tuan-tuan. Bukan bermakna kita minta bayaran mahal, tetapi benda itu biarlah hanya secara peribadi, tuan-tuan. Tak perlulah kita share dekat FB. Besok fitnah menjadi pada siapa? Ustaz-ustaz yang mengajar. Tuan-tuan, bila ustaz tu masuk TV, ustaz demand, ustaz selebriti, harga dia mahal, tuan-tuan. Itu terpulang kepada kita, pihak yang nak membayar. Kalau kita tak mampu, move on lah. Cari penceramah yang kita mampu bayar. Tapi jangan sebarkan dalam Facebook. Kerana yang melihat tu bukan sikit, berjuta-juta.
Dan ada yang mereka suka benda ni berlaku dan mengatakan kepada si ustaz ni itulah kerjanya penunggang agama. Sebab tu hari ni kalau ustaz pakai kereta besar sikit, ada rumah besar sikit, dah kenapa tuan-tuan? Kena fitnah jadi penunggang agama. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau ustaz tu miskin, tak pernah dia cakap apa-apa. Kalau ustaz tu susah, tak pernah cakap apa-apa. Sebab tu kita jangan sesekali judges. Mudah-mudah sebarkan sesuatu sebelum berfikir akan akibatnya tuan-tuan. Memang kita nak jadikan contoh akhir zaman, tetapi kita kena fikir juga sebelum ni kalau selain daripada ustaz minta puluhan ribu, tak sampai pun 1 jam. Hak nyanyi saja tuan-tuan, gelek tu tak 15,000. Adakah itu lebih besar manfaatnya daripada ustaz yang mengajarkan kamu tentang akhirat? Ni kita kena tahu. Bukan nak salahkan, memang kita kata kenapa ustaz tu minta mahal, itu lain bicara. Yang menjadi persoalannya tuan-tuan, kenapa disebarkan? Kenapa harus di screenshot dan letakkan dalam Facebook? Tidakkah ia akan menjadi fitnah bukan pada agama lain, agama kita sendiri tuan-tuan? Orang kafir pun pandang, wah begini ya ustaz, minta ceramah sikit bayar mahal. So fitnah dia pada siapa? Tapi Nabi sebut orang yang mengajarkan ilmu ini antara orang yang mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, hari ini kita memang zaman media sosial, tapi sebelum menyebarkan sesuatu, sebelum post sesuatu, fikirkan akibat. Kalau tak ada akibatnya tak apa. Kalau akibatnya mudarat pada agama kamu sendiri, ia tidak baik. Hendaklah kita selesaikan personally tuan-tuan. Tengok baru-baru ni seorang orang kata apa, public figure, habis tutup semua Instagram dia. Sebab apa? Dia buat benda yang tak baik. Orang pun rasa tak senang. Takkan kita nak pupuskan ustaz semua ke atas dunia ni? Takkan kita nak pupuskan orang yang mengajarkan agama ni, kita kata dia orang tunggang agama? Jadi siapa nak ajarkan agama? Ingat akhir zaman tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah tak hapuskan ilmu dengan menghapuskan Quran. Allah hapuskan ilmu saat itu dengan mematikan para alim ulama. Ya ustaz-ustaz mengajar ni tuan-tuan, Allah angkat awal. Bila angkat awal tuan-tuan, siapa nak mengajar? Itu kata Nabi SAW, satu hari zaman nanti bila mana orang dah tak ada orang-orang yang berilmu ni, maka pemimpin di saat itu adalah golongan orang yang jahil tuan-tuan. Baru kita sedar tuan-tuan. Maka pesan saya, sebelum kita nak sebarkan sesuatu berkaitan dengan agama kita ataupun apa-apa yang kita tak rasa puas hati, fikirkan akibat di kemudian hari. Wallahu a'lam. Maka kata Nabi SAW, yang ketiga, orang yang bersedekah amal jariah. Jariah ni apa tuan-tuan? Yang berpanjangan. Yang berpanjangan. Sedekah dia ada one off. Macam mana sedekah one off bagi? Tuan-tuan, kita bagi orang guna sedekah one off. Sedekah jariah yang dia guna tapi berpanjangan. Faham? Maksud dia kita letak Quran, kita buat mandi jenazah. Tuan-tuan, kita sedekah pada pihak surau. Itu jariah tuan-tuan. Dia guna untuk start mengajar, dia untuk bayar bil api, untuk bayar bil apa? Bil air. Tuan-tuan, bil api, bil air ni bukan free, berbayar tuan-tuan. Maka sedekah jariah kita, cuba cari mana satu tempat. Sebab Allah kata wa mimma razaqnahum yunfikun, sedekahkan sebahagian harta kami di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mampu nak sedekah jariah, kita sedekahlah tuan-tuan. Apa yang kita mampu tinggalkan. Seperti mana kita nak letak kursi roda ke tuan-tuan, dekat dalam mana? Dekat dalam surau boleh. Kita nak letak kursi pun boleh untuk orang solat duduk kan. Itu semua wakaf. Letak Quran tuan-tuan, letak Quran kat dalam surau boleh tak? Boleh. Tapi elok jangan letak dalam surau tuan-tuan, jarang dibaca. Letak kat pondok Mahat Tafiz, kat mahat-mahat yang hafal Quran, tu bagi tuan-tuan. Dalam Mahat Tafiz tuan-tuan, dalam baca Quran, hafal Quran, datang pula orang tendang. Aduh tuan-tuan, apa cerita pun tak tahulah. Dia tendang pula budak tu. Ya Allah ya Tuhanku. Maka kata Nabi, golongan yang ketiga adalah orang yang bersedekah
amal jariah. Dan yang terakhir, dan orang yang meninggalkan anak saleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Ahmad. Tuan-tuan, anak yang soleh tu yang ditinggalkannya untuk doakannya, hok ngalih pahala. Anak soleh buat amalan, dia dapat pahala. Anak soleh bersedekah taniaknya dapat pahala. Inilah bakti kepada ibu dan ayah kita. Setelah mereka meninggal dunia, kita buat amalan yang baik, kita jadi orang baik, diniatkan setiap amalan tu mak ayah kita, maka mak ayah kita juga mendapat sahamnya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, doa anak soleh ni besar skopnya, bukan hanya pada anak. Kalau orang tak ada anak, maka jiran-jiran, saudara mara yang mendoakan itu termasuk dalam golongan anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam. Sedangkan dari Jarir Ibnu Abdullah diriwayatkan sebuah hadis marfu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedangkan dari Jarir Ibnu Abdullah diriwayatkan sebuah hadis marfu, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menciptakan suatu amalan yang baik, maknanya mengadakan suatu amalan yang baik, baginya pahala amalan itu dan pahala dari orang yang mengerjakannya setelah kematian, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka yang mengerjakannya. Kita ajarkan orang buat kebaikan, dan orang buat kebaikan itu setelah kita meninggal, kebaikan yang orang tu buat juga kita mendapat saham. Sebab tu kita kena fastabiqul khairat, kejar pada kebaikan, dan juga mengajak kepada manusia melakukan kebaikan dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Berpesan-pesan kita pada kebaikan, tolong menolong kita dalam kebaikan. Itu paling cantik, tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu kita ajak orang buat baik. Tuan-tuan, kita pesan dekat ofis kita, Assalamualaikum semua, hari ni hari Jumaat, banyak berselawat. Orang tu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala, sebab kita ajak dia buat baik. Lepas tu kita mati tapi dia masih selawat setiap Jumaat, kita juga dapat pahala tersebut. Mudah, tuan-tuan. Nak kata kita nak ajak orang baik ni, tuan-tuan, mudah. Antara dia tak buat, lantaklah, tuan-tuan. Kita zaman sekarang mudah dekat TikTok ajak orang buat baik. Tuan-tuan, jangan lupa kita selawat pada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Orang nak baca pun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 10 kali Allah selawat. Kita juga dapat pahala mengajak pada kebaikan, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tunjukkan kebaikan pada seseorang dan seseorang itu melakukan, hatta kita dah meninggal, pahala yang dibuat tadi sampai kepada kita. Hak tu beruntung bila mana mengajak orang kepada kebaikan. Dan disebutkan juga, barang siapa yang menciptakan suatu amalan yang buruk, ataupun mengajak kepada orang yang melakukan keburukan, baginya dosa dari amalan itu dan dosa dari orang yang mengerjakan amalan itu setelah kematian, tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka, orang yang mengerjakannya. Hak kita ajar orang buat jahat, kita tunjuk orang cara buat jahat, besok kita mati masih dibuat, masih tu jugalah dosa kita mengalir saat dia masih melakukan kejahatan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Kita nak jadi orang jahat, nak jadi orang baik, tuan-tuan. Ni antara disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dalam Facebook, gelek-gelek artis-artis semua pakai ikut, tuan-tuan. Bila ustaz ajak-ajak, marah dia semua, tuan-tuan. Tenggang agama kata dia. Na'udzubillah misalnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ni kita kata, kita rasa sekarang ni kalau orang tu ada kelebihan famous, ataupun kita panggil apa, Insta, kita panggil Insta famous, dia buat apa, tuan-tuan, kita pakai ikut. Orang pun rasa seronok, dia buat benda apa pun orang ikut. Dia buat benda-benda yang menjatuhkan sesuatu image Islam pun kita ikut. Ingat, tuan-tuan, kita buat orang tiru, setelah kita mati orang masih tiru, dosa tu turut ikut kita duduk dalam kubur. Sebab tu ada dua golongan yang Nabi sebut, pahala dia sentiasa mengalir dalam kubur, dan yang kedua, dosanya sentiasa mengalir dalam kubur. Hak inilah Nabi SAW kata apa, kalau nak pahala kita mengalir sentiasa dalam kubur, tunjukkan pada orang untuk lakukan kebaikan, dan jangan kelak kamu tunjukkan keburukan atau amalan buruk pada orang. Orang tu buat, kamu juga dapat. Duduklah dalam kubur kamu,
bertanya kepada Allah, mai manalah dosa ni? Rupanya dosa ni daripada amalan kamu yang buruk ajar pada orang telah lakukan. Na'udzubillah misali itu. Sebab tu jangan fikir kita mati everything lost. No. What you do in world must be you get after you at the barzah, tuan-tuan. Itu English, tuan-tuan. You mesti dapatnya. Dia kata, ustaz, kami berhutang, mati besok selesai dah. Mana selesai? Kamu tunjuk orang buat jahat, orang tu buat sentiasa, kamu mati, dok selesai. Sebab tu kita kat atas dunia ni Allah pesan dah supaya jadi orang takwa. Khutbah hari-hari, setiap Jumaat sebut ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Bukan suruh takut, bukan suruh takwa saja-saja. Sebab mati ni bukan biasa. Kalau kamu seorang mati yang suka buat baik, alhamdulillah selamat kamu. Tapi kalau mati kamu tu buat benda yang tak baik, tapi orang lain tu pakai ikut kamu, jenis orang satu pendidikan, satu berasuah, lepas tu orang lain anak buah tu rasuah, sampailah keturunan serasuah. Dia punya dosa dia dalam kubur mengalir asbab daripada perbuatan yang dia ajarkan. Na'udzubillah min zalik. Tuan rahmat ya Allah. Sebab tu kita jangan fikir kita dah mati, kita selesai semua ya tuan-tuan. Kita jangan fikir kita mati maknanya kita dah tak ada hubungan dengan dunia. Kita ada tuan-tuan. Kita ajar benda tak baik, buat orang tak baik, siaplah kita. Satu kita sedar. Nak suruh orang tu berhenti buat benda yang kita ajar pun tak boleh. Sebab kita dah mati. Sebab tu jangan mandai-mandai ajar orang buat benda yang tak baik tuan-tuan. Macam kita lah. Sebab tu anak-anak kita kata anak kita nanti pergi sekolah, kawan dengan anak kawan yang baik ya. Jangan kawan-kawan yang tak baik. Jangan tunjuk benda-benda tak baik dengan kawan, tunjuk benda yang baik-baik. Nanti kawan ikut nanti susah. Faham? Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga, sedangkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Asakir menuturkan sebuah hadis marfu. Saya pun lupa lah, dia kata ustaz. Satu ayat je, satu ayat saja kata Nabi, atau satu pembahasan dari suatu ilmu, Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat kelak. Satu ayat je kita ajar pada orang. Kita ajar pada dengan orang yang bukan mahram dengan kita. Tapi sebelum nak setubuh mesti ada mukadimah. Kita wasak dia, kita caring dia, kita sayang dia. Lama-lama tuan-tuan terahmati Allah, kita ajak buat zina. Tuan-tuan. Sebab tu jangan mulakan dengan mukadimah. Lama-lama kamu akan teringin melakukan zina, tuan-tuan. Ajar pada orang bahaya zina. Tunjuk pada orang bahaya zina. Tuan-tuan. Alhamdulillah, nanti Allah akan kembangkan pahalanya sampai hari kiamat kelak, tuan-tuan. Satu ayat je kita ajar. Tuan-tuan, kita bukan satu ayat, kadang kita bagi ayat tu terlalu banyak pun ada. Kita kata jangan lupa baca ayatul kursi. Satu ayat kita ajar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita bagi ayat tu, tuan-tuan. Ajarkan pada dia, siapa baca ayat ni setelah solat, maka antara dia dengan syurga adalah mati sahaja. Kita ajarkan, bagi tahu dia, tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ayat saja kita ajar. Tuan-tuan, fadilatnya sangat besar. Sebab tu kita kena sebagai Islam kena tahu Al-Quran, kena tahu apa isi kandungan dalam Al-Quran. Ini jenis semua tak pakai tahu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Dan kita teruskan lagi. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan seorang mukmin yang akan tetap mengalir kepadanya adalah ilmu yang disebarluaskannya, ilmu yang disampaikan. Yang kedua, anak saleh yang ditinggalkan. Yang ketiga, kitab Al-Quran yang diwariskan. Yang pertama diajarkan kitab Quran, yang kedua diwakafkan Quran. Maksud dia, guru-guru yang mengajarkan anak-anak muridnya Quran adalah satu orang yang di mana dalam kubur pahalanya akan mengalir. Apatah lagi anak muridnya seorang hafiz Quran. Tuan-tuan, guru yang mengajar, tuan-tuan. Kita kalau nak mengajar anak kita hafiz susah. Mesti kita suruh ustaz-ustaz yang menjadikan anak kita hafiz Al-Quran. Yang berikutnya disebutkan anak saleh yang ditinggalkan, kitab Al-Quran yang diwakafkan, diwariskannya, masjid yang dibangunkan. Masjid
yang dibangunkan. Maksud dia apa? Bukanlah orang tu bangunkan masjid. Bila mana ada tempat-tempat yang membangunkan masjid, dimasukkan sebahagian rezekinya untuk membantu pembangunan masjid, tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, kita tengok sendirilah, ada pembangunan masjid di sebuah negeri memerlukan peruntukan sekian-sekian. Masuklah kita, tuan-tuan, sebagai saham kita. Besok kita mati, masjid tu 70 tahun masih ada lagi, masih itu jugalah mengalir, tuan-tuan. Sebab itu sedekah di satu jalan Allah ni sangat besar maknanya, tuan-tuan. Ada satu surau di tempat saya, surau namanya surau Al-Hidayah di Batu Kif, tuan-tuan. Dia dulu kecil je, biasa je lah, dia tak besar. Bila tak besar, tuan-tuan, ada seorang hamba Allah, dia selalu solat kat situ. Tapi orang yang berduit lah, kita sebut orang kaya lah, solat. Ni dia punya orang lah cerita dengan saya. Dia kata, Ustaz, tiba-tiba dia datang nak jumpa pentadbiran masjid, dia bagi 1.2 juta. Dia kata, besarkan masjid ini jadi 2 tingkat. Dia bagi duit 1.2 juta. Pahalanya, ya Rabbi salli ala Muhammad. Tapi kalau benar-benar ikhlas je, bukan kerana pujian daripada manusia. Kalau mengharapkan sesuatu pujian daripada manusia, bye-bye lah, tuan-tuan. Walaupun 2.3 juta ataupun 1.9 bilion, takkan ada apa-apa. Sebab niat nak nampak orang puji, habis, tuan-tuan. Dia buat, tuan-tuan, 1.2 juta peruntukan, naik. Sekarang besar masjid tu, orang solat jemaah, orang buat program keagamaan, solat 5 waktu. Allah, dia tidur, tuan-tuan, dapat pahala. Dia mandi, dapat pahala. Dia tak buat apa-apa pun dapat pahala. Seronok, tuan-tuan. Waktu kita kalau ada dengar masjid ada minta peruntukan untuk naik taraf, masuk, tuan-tuan. Gaji kita 100, kita masuk. InsyaAllah Allah akan reply. Sebab kita bantu tu bukan rumah sesiapa, tetapi tempatnya ibadah, tempatnya orang memuji Allah. Ini disebutkan, tuan-tuan, orang yang mengalir pahalanya setelah meninggal dunia. Sebab tu kita ada masjid, tuan-tuan, macam surau kerja raya, tiba-tiba satu hari nak ada bakat besar, tuan-tuan, kita minta peruntukan, bagilah, tuan-tuan. Mana tahu tahun depan nak tukar kapek baru, ada perancangan. Manalah tahu bang, ada. Ada, tuan-tuan. Minta dulu staff, bagi mereka dapat, tuan-tuan. Ni kapek ni pun dah rasa macam ada lantai-lantai dah, tuan-tuan. Dia kena bila masuk tu dia melompat, macam tolak donjol kat atas. Tu sedap. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni kapek ni, tuan-tuan, ke belakang agak-agak berapa? Tak lari 30,000. Kapek sekarang mahal, tuan-tuan. Kacang dulu 30,000. Dia ukur sampai kat belakang. Ada kat 30,000. Cantik sikit lah, tuan-tuan. Bila nak sujud tu sedapnya, rasa nak tidur. Pejuang Ibnu Sabil ni apa, tuan-tuan? Musafir. Tuan-tuan, kalau pergi Ibnu Sabil, siapa ni? Jiran sebelah rumah tu. Musafir. Rumah untuk musafir yang dibangunkan. Maka kalau ada musafir boleh, tuan-tuan. Ustaz tahu dah nak, saya dengar cerita orang pergi tak benar. Saya tak benar, pasport pun tak ada, macam mana nak pergi masuk Thailand? Tuan-tuan, dengar cerita orang kata kat danau. Wallah maknanya, tuan-tuan. Dan juga sungai yang dialirkan atau sedekah yang dikeluarkan semasa sehatnya. Kenapa dituliskan semasa sehatnya? Sehat ni kadanglah paling kita kedekut nak keluar sedekah. Tidak, tuan-tuan. Kita tengah sehat. Bila sehat, macam-macam keinginan ada. Tapi bila nak sedekah tu paling payah. Betul tak, tuan-tuan? Kita boleh bayar wais suku kita, hutang setahun 300 sebulan. Kita boleh bayar produk alza kita sebulan 600 lebih. Contohlah, kan orang beli alza baru 600 lebih, orang bayar sebulan. Mampu dia, tuan-tuan. Sebab apa? Mudah. Dia kata masih muda ni kuat cari rezeki, tapi dia lupa nak sedekahkan sebahagian rezekinya. Dia cari duit semata keinginan dia. Betul, tuan-tuan? Waktu kita muda-muda ni susah, sebab kita lebih rasa macam rugi lah, baik aku beli ni. Keinginan lebih pada benda-benda lain. Tapi kalau orang belajar tentang agama, tentang sedekah waktu dia sihat, waktu itulah dia boleh banyakkan bersedekah. Sebab bila dah usia macam kita pencing lah, tuan-tuan, kita pencing, kita dapat gaji pun tak banyak, 2,000 lebih, takat-takat nak buat makan rumah, nak sedekah pun payah. Waktu muda-muda ni, tuan-tuan, boleh buat macam-macam. Masuk kerja 8 sampai 5,
Habis 5 duk rehat-rehat je. 6.30 start motor pergi buat food panda ke, Grab panda, Grab food ke, ataupun kita buat apa, Grab ke. Pukul 12 habis, tuan-tuan boleh dapat 200 tuan-tuan. Kalau rajin lah tuan-tuan. Betul tuan-tuan, saya tak nafikan anak-anak muda sekarang strongest. Cari rezeki semalam pun ada datang. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit lah. Tanya apa ni? Nombor rumah ni A2A. Blok mana Ustaz? Awak ni blok mana ni? Saya tak tahu. Dia ada 3 blok kat sini. Adik ni buat kerja full time ke? Pandang taklah Ustaz, pagi kerja lain, kerja office. Lepas tu lepas balik office tu rehat-rehat 6.30, makan-makan sikit, keluar sampai pukul 11 malam buat Grab food ke, buat food panda. Ustaz, cari duit lebih. Lepas tu saya katakan dia, Dik, dalam kita cari duit lebih, Dik, satu je nak pesan, jangan lupa sedekah. Sebab orang muda ni dia payah nak sedekah, sebab dia memenuhi keinginan dia. Besok kita mati baru kita rasa, ya Allah, sedekah ni lah yang banyak membantu kita. Sebab tu muda-muda ni tuan-tuan sihat, ada lebihan rezeki, masuk duit tuan-tuan. Masuklah kat tabung masjid, setiap Jumaat mesti azam. Macam saya tu tuan-tuan, mesti setiap Jumaat saya azam, mesti saya sedekah. Tak berapa nilai besar, mesti saya sedekah. Sebab waktu muda ni keinginan kita tinggi, sebab kita tak nampak bayangan akhirat, sebab kita masih terpalit dengan cinta dunia. Hak ni lah orang muda sekarang. Dan disebutkan juga semua itu akan menemuinya setelah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Sementara Anas Ibnu Malik menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 hal yang pahalanya akan sentiasa mengalir bagi seorang hamba setelah kematiannya sedangkan dia berada di dalam kuburnya, iaitu orang yang mengajarkan ilmu. Sama tak tuan-tuan? Seperti mana yang saya sebut tadi, yang mengajarkan ilmu, orang yang mengalirkan sungai, orang yang membuatkan sumur. Sumur ni apa? Telaga. Tuan-tuan, selamat saya bukan buat telaga. Kalau saya buat telaga mesti saya offer. Saya punya NGO tuan-tuan. Sumur ni apa? Telaga, macam perigi. Dia kata. Waktu hari ni tuan-tuan, ramai bahagian-bahagian NGO yang buat projek wakaf. Apa? Wakaf apa panggil bang? Telaga apa? Yang tu. Wakaf telaga. Harga 850. Dia pakai pumpkin pal tu kan? Dia bagi pada orang. Ni antaranya tuan-tuan yang mengalir pahala. Tuan-tuan, saya pun antara orang yang buat, bukan orang buat sana, saya yang bagi satu ni lah, satu panggil orang apa, satu telaga wakaf untuk mereka gunakan. Sebab mereka miskin tuan-tuan, air mereka tak sama macam kita. Susah nak dapat air. Kita tak sebut pasal air, kadang sampai banjir pun dah. Tuan-tuan, batu mereka tak ada. Hak bagi kita telaga yang kita kata ada buat kat Kemboja, ada buat kat Tanzania, ada buat dekat Bosnia, ada buat dekat mana-mana lah, Malawi. Tu tempat-tempat orang yang darurat, airnya pun tidak ada. Kalau tak percaya tuan-tuan, di tempat-tempat sana tu mana ada orang-orang yang badan besar macam kita, susah nak jumpa. Semua pakat kecil tuan-tuan. Makan tak cukup, sumber keperluan pun cukup-cukup sahaja. Ada kalanya makan tak serupa kita. Sebab tu kita buatkan telaga wakaf. Bagus tuan-tuan, sebab inilah pahala yang mengalir. Tapi tuan-tuan nak buat, pastikanlah siapa NGO yang tuan-tuan pilih, pastikan baca detailnya. Kita tak mau di belakang hari kita ditipu. Ini sebab berlaku. Na'udzubillah min zalik lah tuan-tuan. Maka buatlah satu telaga atas nama kita. Arwah mak kita pun boleh, arwah ayah kita boleh, sebab ia akan mengalirkan pahala. Selagi mana air itu digunakan, selagi itulah pahala akan mengalir. Seronok tuan-tuan, sebab air ni orang hari-hari guna. Betul tuan-tuan? Baru ni di surah Al-Ikhwan, Taman Samudra, Batu Kif, ada seorang hamba Allah, dia buat satu telaga, sumur lah, dia panggil sumur tu, macam air wakaf tu, dia bayar dekat 14,000. Dikorek, lepas tu dibuatkan satu telaga. Telaga tu air yang boleh diambil. Besok kalau tak ada air, boleh ambil air kat situ. Kegunaannya bukan di luar negara, hak kita pun selalu jadi. Lebih-lebih kat Selangor. Tuan-tuan. Kat Selangor kena ada benda tu. Sebab dia selalu tak ada air. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Dan juga orang yang menanam pohon kurma, dan orang yang membangunkan masjid, orang yang mewariskan kitab Al-Quran, dan orang yang meninggalkan anak
yang memohonkan keampunan baginya setelah kematiannya. Sauban menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah ke kubur, sekarang berziarahlah. Jadikanlah ziarah kubur kalian sebagai doa sekaligus permohonan ampunan bagi mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Nabi kata, dulu aku melarang kamu ke kubur. Kenapa? Masyarakat jahiliah dulu tuan-tuan, kadang dia kubur disembah, kadang dia dikubur diratapi. Perkara-perkara itu menyebabkan Rasulullah tidak memberi kepada siapa? Mereka menziarahi kubur. Sekarang kata Nabi, ziarahilah kalian, kerana jadikanlah ziarah kubur kalian sebagai doa permohonan ampun bagi mereka. Maksudnya apa? Saat kita pergi ziarah kubur, pohonlah keampunan bagi mereka. Merujuk kepada perkataan mereka, bukan kubur yang kita ziarahi saja. Malahan kubur tu banyak, hampir dekat 20 penghuninya. Ada kala sampai 150 penghuninya, ada kala sampai 300 penghuninya. Maka jangan kamu doakan pada tempat yang kamu ziarah saja, tapi ziarahlah kepada seluruh penghuni kubur di dalam itu. Faham tuan-tuan? Sebab tu Nabi kata apa? Jadikanlah ziarah kubur kalian sebagai doa sekaligus permohonan ampunan bagi mereka. Kita doa untuk mereka tuan-tuan. Kita pergi kubur, bersihkan kubur mak kita. Mana-mana yang perlu kita bersihkan, kita bersihkan. Kita doakan, bacakan Yasin. Niatkan saja untuk arwah ibu dan ayahku dan juga kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia. Kadang kita pergi kubur, kita doa dekat satu kubur je. Kubur lain kita buat doa saja. Tak boleh tuan-tuan. Kita kan bersaudara. Doakan mereka sekali. Doa lah tuan-tuan. Kita ni nak pergi kubur lagi payah tuan-tuan. Bila kita pergi kubur tuan-tuan, raya. Tak raya, tak pergi kubur tuan-tuan. Patut kita pergi kubur. Ada waktu satu ahad tu tuan-tuan, pagi-pagi bangun lepas kuliah subuh. Habis kuliah subuh 7 suku. Lepas tu makan dengan JK 7.40 lah. Makan dengan JK tu wajib. Tuan-tuan, jangan lari dulu, wajib tu makan dengan JK tu. Tuan-tuan, jadi JK kata kalau ustaz lari, ustaz sombong. Kena makan. Tuan-tuan, ustaz kita ada sediakan makanan. Tu hebat jadi ustaz ni tuan-tuan. Subuh je ada makan, subuh je ada makan. Seronok tu tuan-tuan. Tengah hari pun ada makan, sekejap lagi rasanya. Tuan-tuan, inilah ustaz tuan-tuan. Makan dan ceramah tak lari daripada kehidupannya. Alhamdulillah. Tapi senamannya tak ada. Wallahu a'lam. Dan disebutkan juga dari Ibn Taus sikit lagi tuan-tuan, Abu Nu'aim menunturkan bahawa dia pernah bercerita, aku pernah bertanya kepada ayahku, apakah yang paling afdal diucapkan di sisi seorang mayat? Di sisi seorang mayat, bukan mayat tu dah dikubur, kita duduk sebelah mayat. Maka Abu Nu'aim bertanya pada ayahnya. Lantas ketika itu ayahnya menjawab, istighfar bagi si mati. Maksudnya apa? Memohon keampunan bagi si mati. Apa doanya? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Doa tu paling mustajab sekali, masyhur. Hadis yang masyhur itu doa ketika mana kita mendoakan jenazah itu dengan doa tadi. Wallahu a'lam. Dan juga disebutkan sementara dari Abu Hurairah dituturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat seseorang hamba yang soleh di syurga. Dah masuk syurga, syurga ni dia ada darjat tuan-tuan. Syurga ni bukan ada satu pintu, dia banyak pintu. Darjatnya itu boleh dinaikkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, Tuhanku, dari manakah semua ni aku dapat? Orang yang duduk dalam syurga diangkat darjatnya. Jadi lagi orang yang lebih hebat dalam syurga, mendapat darjat tinggi daripada syurga. Maka ditanyakan kepada Tuhan, Tuhanku, dari manakah semua ini aku dapat? Tuhan menjawab, dari istighfar yang diucapkan anakmu untukmu. Tuan-tuan, rupanya istighfar anak dia masih hidup tu untuk mak ayah dia meninggal dunia, mendapatkan dia diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena selalu istighfar, astaghfirullahalazim wali walidayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan dosa dan juga kedua ibu bapaku. Selalu istighfar untuk mak ayah kita tuan-tuan, walaupun telah meninggal dunia ataupun masih hidup. Minta ampun kepada Allah, insya-Allah mendapat rahmah dan keberkatan dalam hidup, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kadang itu dululah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan, mudah-mudahan
ya, sebagai peringatan kepada kita tuan-tuan, apa yang kita nak bawa. Kalau kita ada rumah yang besarnya 30 kali 85, besar 30 kali 85, banglo tu besar 30, besar sikit lah 60 kali 120. Besar sikit tuan-tuan. Kita ada tanah 60 kali 120, besar sikit lah banglo, tangga-tangga banglo ni, rumah-rumah Cristiano Ronaldo. Boleh sebut tak? Boleh sebut tak? Boleh tak? Sebab kalah 2 kali kan? Boleh sebut lah. Tu mahal lah. Kalau marah ke Manchester, mahal lah. Saya pun geram tuan-tuan. Chelsea saja seri 2 sama. Apa main bola duk tarik kepala orang tu. Apa punya ref lah tuan-tuan. Saya antara yang sign petition supaya ref tu tak jadi ref. Geram tu lagu tuan-tuan. Masuk sikit. Apa punya ref tu tak betul-betul lah tuan-tuan. Geram pun ada tuan-tuan. Kita ada rumah tuan-tuan 30 kaki pun dah besar dah. 3 kereta boleh masuk. Panjang kita dekat 80 kaki. Kita nak cantikkan kena pakai duit betul tuan-tuan. Nak buat satu rumah yang ada 6 bilik sekitar 250,000. Nak jadikan rumah tanah tu banglo kena ada 400,000, 450,000. Rumah tu naik banglo. Ada dekat 6 bilik ataupun 7 bilik, 5 bilik air tuan-tuan. Ni saya tanya kontraktor lah. Dia kata kalau ada sebidang tanah nak buat rumah banglo, dia kata 450,000 tuan-tuan. Kena ada duit. Tapi dekat dalam kubur kita boleh cantik tuan-tuan. Boleh Allah luaskan 70 depa kali 60 30 kalah tuan-tuan. Tapi dengan syarat yang cantikkan tu adalah amalan kita. Tak payah bawa loan tuan-tuan. Kat dalam bank mana ada loan? Tak ada apply loan. Mana ada offer letter? Takkan nak tuju surat mati pula nak apply loan. Dah berapa lama ni? Tak ada. Duduk dalam tu tak payah buat permohonan. Memang kau masuk. Kau punya permohonan dah diluluskan masuk kubur. Cuma nak jadikan ia sebagai harta yang baik, tempat yang baik adalah dengan amalan kau. Tak perlu buat loan. Tapi gunakan masa yang ada, gunakan kesihatan yang ada, gunakan apa juga keadaan untuk melakukan kebaikan. Kamu buat bukan untuk orang lain, kamu sendiri. Kamu buat rumah 450 untuk kamu duduk, betul? Bukan orang lain. Tapi dalam kubur pun kamu nak cantik, nak dapat nikmat, maka kamu kena beramal. Mudah saja. Konsep dia mudah. Kat atas dunia kena cari duit, rumah kita cantik. Dekat dalam kubur nak cantik, kita banyakkan amalan. Wallahu a'lam. Sekadar itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Lijami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.